Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah tadabbur Al-Quran harian, dan insya-Allah hari ini kita telah sampai ke muka surat 153. Kepada semua sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada kali ini, pada sesi ini, untuk membuka mushaf, insya-Allah, kalau ada peluang, kalau ada kemudahan, buka muka surat insya-Allah 153 insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama, ataupun kepada sesiapa yang mungkin mempunyai membuka mobile, insya-Allah boleh buka surah Al-A'raf ayat 23 sehingga ayat 30, insya-Allah. Ayat 23 sehingga ayat 30 sebagaimana yang terpapar insya-Allah di skrin kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan sedikit bacaan insya-Allah daripada mushaf muka surat yang akan kita baca hari ini 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada selepas daripada peristiwa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat sebelum daripada ni 152, iaitu tentang apa yang berlaku kepada Nabi Adam, Hawa dan juga Iblis. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni bahawa Iblis telah cuba menggoda Adam dan juga Hawa ini supaya mendekati dan memakan daripada pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujukan-pujukan dan juga nasihat-nasihat yang dikatakan sebagai nasihat. Dan aku ni, kata Iblis, adalah merupakan hanya nak nasihat kepada kamu sahaja. Aku tak ada apa-apa yang dapat pun, kata Iblis. Itu tipuan Iblis lah. Jadi kita sampai kepada hari ini dalam muka surat 153 ni, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ini apa ni, doa ataupun istighfar, kita katakan, Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa. Jadi kita tengok kan dalam ayat 23 ni merupakan ungkapan yang diungkapkan, yang disebutkan oleh Nabi Adam dan juga Hawa. Terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga video. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, ini doa dia, qala, berkatalah. Jadi kata-kata Nabi Adam dan juga Hawa ni qala, dua orang, kita tengok sini, dua orang, qala. Kalau seorang dia kata qal saja, qal. Jadi bila qala ni maknanya berdua, mereka berdua ni telah berkata. Jadi ini adalah merupakan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran ini untuk menjadi panduan kita juga sebenarnya, iaitu untuk menjadikan guide kepada kita, untuk kalau kita ni nak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakah dia antara istighfar yang terbaik lah kan? Nak minta maaf, nak minta ampun, nak minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok Allah Taala ajar di sini, iaitu apa kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu yang pertama kan, iaitu kami menzalimi diri sendiri, yang salah tu kami, mengaku salah kan. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tak mengampunkan kami ya Allah, watarhamna, dan kemudian ada pula tu watarhamna sini. Tarhamna maknanya engkau beri rahmat kamu kepada kami, engkau rahim kepada kamu ya Allah, kepada kami ya Allah. Jadi ada dua perkara yang kita tengok sini kan, iaitu tiga perkara. Mengaku kita ni yang jahat, kita ni menzalimi diri sendiri, kita yang bersalah. Yang keduanya, kalaulah kau ya Allah tak berikan keampunan kepada kami dan memberi rahmatmu kepada kami, nescaya kami akan lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan menjadi orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Jadi artinya kalau kita tak dapat istighfar, kita tak dapat keampunan Allah, kita tak dapat rahmat Allah, nescaya kita ni rugi.
Itu perkara. Jadi insya-Allah kan sahabat-sahabat semua kan ini adalah merupakan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat cantik kalau kita boleh manfaatkan, gunakan doa ni untuk kita kalau kita nak berminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat salah, kita rasa kita buat salah. Seterusnya kita baca ayat yang ke-24 ayat yang qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, qala tu qala Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata kepada Nabi Adam, berkata kepada Hawa, dan juga berkata kepada iblis tadi. Qala ihbitu, turunlah kamu, maknanya ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian daripada kamu sini, kata ulama tafsir ialah zuriat kamu, Nabi Adam. Jadi maknanya kamu turunlah daripada syurga ni, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian daripada kamu kepada sebahagian yang lain akan menjadi musuh. Maknanya memang apa yang kita lihat pada hari ni kan, bahawa manusia ni bermusuh antara satu sama lain. Kita lihat bahawa jin dengan manusia ada bermusuh, jin sama jin ada bermusuh. Maknanya keturunan daripada Nabi Adam ni dan juga keturunan daripada iblis ni, maka mereka ni bergaduh antara satu sama lain, memusuh. Musuh apa? Iaitu masing-masing nak yang ini nak menyesatkan. Orang yang mukmin nak mengajak kepada keimanan. Orang yang tak beriman daripada jin ke, daripada manusia ke, akan nak cuba memusuhi orang yang beriman ni, dan mereka akan tengokkan, mereka akan nak tarik mereka ni supaya masuk neraka bersama-sama dengan mereka, nak jadi pengikut-pengikut iblis. Jadi itulah maknanya jadi suasana ni akan berlakulah sampai hari kiamat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun. Jadi Allah Ta'ala kata walakum fil ardi, dan bagi kamu ni di atas muka bumi, mustaqarrun. Mustaqarrun maknanya tempat istiqrar, makan istiqrar, tempat duduk, kamu netap. Jadi kamu menetap di sini. Allah Ta'ala tak jatuhkan kita ni di Marikh, Allah Ta'ala tak jatuhkan kita di Mars katakan, ataupun di Neptune ke, ataupun di Zuhal ke, atau di planet mana ke, atau di bintang mana ke. Tapi Allah Ta'ala jadikan bumi ni. Tengok kita kata bumi yang kecil daripada bumi yang banyak-banyak ni, bintang-bintang yang banyak-banyak atas alam semesta ni, Allah Ta'ala bumi, jatuhkan kita ni di bumi, dan kemudian bumi ni dijadikan sebagai mustaqar. Kemudian Allah Ta'ala kata wa mata'un ilahin, dan kemudian kamu dapat mata', iaitu tamattu', berseronok di atas bumi ini, ilahin, kepada satu tempoh masa saja. Maknanya tak lama, maknanya bukan selama-lamanya kamu akan duduk di bumi ni, kamu mati di situ, tak. Lepas tu Allah Ta'ala kata selepas daripada tu, tengok kan dalam ayat selepas tu apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qala fiha tahyaun, kata Allah qala fiha, iaitu fi mana, fil ardi. Ni ha ni maknanya fil ardi, di atas muka bumi itu kamu akan tahyaun, kamu akan hidup. Jadi Allah Ta'ala sediakan, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni kan, Allah Ta'ala jadikan pelbagai perkara yang boleh menyebabkan, memudahkan kehidupan kita di atas dunia ni. Tengok, kita ada air, kita ada oksigen, kita ada ni kan. Tengok manusia kan, kalau pergi ke Mars contohnya, ke Marikh kan, betapa susahnya kan, kena pakai ni. Sebab apa? Tak ada udara kan, tak ada oksigen. Manusia ni tak bernafas guna oksigen. Apa-apa pun binatang semua bernafas guna oksigen. Kalau tak ada oksigen, mati berapa minit saja kan, makan mati, tak boleh bernafas kan. Nak tunjukkan betapa mudahnya Allah Ta'ala berikan bumi ini untuk menjadi mudah kepada manusia, supaya mereka itu boleh untuk hidup. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata fiha tahyaun. Tengok kan, Allah Ta'ala kata di atas bumi itu tahyaun, kamu akan hidup. Kemudian wa fiha tamutun, dan kemudian akan mati di sini. Tengok kan, kita mati kan, manusia pun mati. Yang mati jauh-jauh tu, lepas tu balik juga ke bumi, nak balik juga ke bumi kan. Kenapa? Kalau mati di Mars katakan, matilah tanam di Mars sana kan, tak ada orang nak ditanam sana kan, tanam di bumi juga kan. Even setengah-setengah orang tu nak tanam di tepi rumah dia juga, di kampung dia juga kan, di negeri dia juga kan. Kalau mati di Amerika, nak bawa balik kalau boleh. Walaupun perkara itu tak elok lah kan. Jadi kita sebutkan sini, Allah Ta'ala sebutkan wa fiha, di atas muka bumi inilah tamutun wa minha tukhrajun, dan kemudian daripadanya tukhrajun ni
kamu akan dikeluarkan daripada ni, iaitu Allah Ta'ala sebut itulah kan maknanya. Tengok kan Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala hidupkan kita atas muka bumi ni, campurkan kita atas muka bumi ni, kemudian kita pun akan mati di sini, kemudian daripada sini juga kita akan bangkit balik. Tukhrajun, kamu akan dikeluarkan, maksudnya tukhrajun. Kalau tukhrijun dia makna lain. Kalau tukhrijun makna kamu mengeluarkan, tukhrajun makna kamu dikeluarkan. Wa minha tukhrajun. Jadi tu Allah Ta'ala sebutkan jadi bumi. Jadi di atas bumi inilah segala-galanya lah yang kita buatkan. Jadi kalau manusia tu adalah yang sibuk-sibuk nak pergi sana tu, kadang-kadang bercampur aduk bercampur aduk dengan apa? Bercampur aduk dengan macam-macam lah kan, kesombongannya, nak tunjuk hebatnya, nak tunjuk power lah kan. Kalau ikutlah kan manusia memang penuh macam tu kan, nak tunjuk bahawa dia ni lebih hebat daripada bangsa lain, bangsa dia lebih hebat daripada bangsa lain. Dengan apa? Tengok dia boleh sampai ke sini kakak selepas. Padahal kalau kita tengok perbelanjaan dia tu boleh digunakan untuk makanan untuk beberapa buah negara sehingga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun perbelanjaan tu kan. Tapi nak pergi juga sebab apa? Perlombaan untuk mengejar setengah-setengah tu adalah perbelanjaan menghabiskan duit yang banyak tu untuk apa? Mengejar sesuatu benda yang iaitu kehebatan ataupun nak tunjuk proud kan. Tu kebanyakan daripada manusia kan. Jadi pada hari dunia ni Allah Ta'ala beri banyak lah semua benda kan tak. Kalau nak kesenangan lah kan, kalau nak mudah hidup kan, tamattu' kata mata'un ilahin tadi tu. Kemudian Allah SWT kata ya bani Adam. Sekarang ni ayat yang ke-26 insya-Allah, ayat ke-26. Ya bani Adam, wahai anak Adam semua. Kita semualah kan, qad anzalna alaikum libasa. Allah Ta'ala telah menurunkan, Allah Ta'ala kata alaikum libasa, ke atas kamu pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kamu sawatikum ni benda-benda yang kamu rasa malu. Sawat ni kan, sawat ni termasuklah kita kata apa ni, kemaluan, termasuklah apa. Jadi perasaan manusia ni automatically kan, dia lahir ada perasaan malu dalam diri dia. Tapi selepas daripada itu manusia ni cubalah untuk menghilangkan perkara-perkara tu kan, perasaan-perasaan tersebut, sehingga jadilah manusia ni tak rasa malu. Jadi mereka paksa macam-macam kan, dengan TV, dengan radio, dengan filem, dengan apa kan, dengan media sosial macam sekarang. Sekarang kan cuba manusia supaya tak rasa malu, sehingga ada manusia yang jadi macam binatang. Ada manusia yang buat tempat-tempat yang memang khusus tak ada pakaian. Tengok kan tak, ada pantai tanpa pakaian, ada ni, dia nak cuba untuk paksakan. Tapi manusia tetap juga lahir-lahir dia rasa malu. Kan, tengok kan, benda ni bukan diajar oleh mak ayah, tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa malu. Jadi Allah Taala menurunkan bersama dengan tu anzalna alaikum libasa. Allah Taala turunkan pakaian. Turunkan pakaian macam mana bentuk tu jangan tanyalah kan. Allah Taala tak ceritakan, tapi Allah Taala dah beri pakaian kepada kita. Allah Taala jadikan manusia ni pandai buat pakaian, pandai buat kain, pandai buat apa, dia rasa malu. Sebagaimana Nabi Adam tu Allah Subhanahu Wa Taala dulu, Allah Taala telah menanggalkan apabila dia makan buah tu kan, maka dia pun rasa malu nak tutup maka begitu juga manusia ni dia rasa malu nak tutup. Jadi Allah Ta'ala berikan pakaian kepada kita. Tu yang pertama lah kan, untuk menutup sawatikum. Yang keduanya Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni kan, turunkan kepada kita juga, iaitu risha. Risha ni ulama' kata adalah perhiasan. Itu artinya apa kan, satunya libas ni untuk menutup aurat dan sebagainya, tapi lebih daripada tu maka Allah Ta'ala jadikan pula risha, iaitu perhiasan yang mana boleh lebih lagi. Maknanya kadang-kadang tu bukan lebih lah, bukan sekadar tutup aurat, tapi lebih lagi pada tutup aurat, iaitu untuk menjadi perhiasan. Macam-macam kita kata kan, kadang-kadang pakai topi, kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang buat baju macam ni kan, dan sebagainya lah, sebagai perhiasan. Jadi tak salah perkara itu kan, tak salah selagi mana tidak bercanggah lah dengan apa yang diajar oleh Islam kan. Jadi kalau perempuan contohnya, jadi kena berpada-pada perhiasan tu kan, untuk siapa? Dia ni untuk suami kan, patutnya untuk ini kan, tapi untuk orang yang bukan mahram, jadi tak boleh sepatutnya kan. Sepatutnya lah kan, untuk risha tu cukup untuk libas yuwari sawatikum tu. Kemudian Allah SWT sebut walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillah. Tapi ingat kan, kamu ni ada pakaian, jangan kamu rasai bahawa kamu sibuk nak fokus pada benda tu. Maknanya sibuk nak fokus pada fokus pakaian lah, pakaian risha, itu maknanya fokus kan tak. Sampai ada pertunjukan fashion, pertunjukan ni tiap-tiap hari fashion tu kan, duduk bergerak, berjalan, menunjukkan pakaian ni, ada pula pencipta. Tetapi Allah Ta'ala kata walibasut taqwa. Libasut taqwa tu di mana? At-taqwa, Nabi kata dalam hadis yang lain, hahuna, di sini tu makna dalam hati, iaitu pakaian takwa. Maknanya satu benda iaitu yang menghiaskan takwa kita. Kita bina takwa kita, kita cantikkan takwa kita, itu adalah zalika khair.
Tapi manusia tak lupa, manusia lupa perkara ni kan. Dia tak ingat perkara ni kan. Dia sibuk dengan libas, dia sibuk dengan rish tadi tu. Dan kemudian lupa pada takwa. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perkara ni Allah Taala kata khair, lebih baik. Khair ni kan. Wa libasut taqwa zalika khair. Kemudian zalika min ayatillah. Semua tu adalah merupakan, Allah Taala kata merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Supaya kamu menggunakannya untuk ni. Tengok Allah Taala jadikan mudah kita kan. Sedangkan sepatutnya bila kita tengok benda-benda semua tu adalah merupakan, sepatutnya adalah menjadi tanda-tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah maknanya dalail qudratillahi, kata dalam tafsir Jalalain, la'allahum yadhakkarun, semoga mereka ini, la'allahum, supaya mereka ini yazzakar, mengambil peringatan. Jadi maknanya pada pakaian pun Allah Subhanahu Wa Taala tengok dengan kepelbagaian pakaian, macam mana hebat manusia ni boleh berfikir tak habis-habis. Maknanya fashion tak habis-habis kan, fashion kan, daripada dulu sampai sekarang ada je fashion kan manusia ciptakan. Yang ni cantik, yang ni tak cantik, kain ni warna ni lah, bentuk macam ni lah, gunting macam ni, jahit macam ni, yang kita tengok kan. Semua tu sepatutnya adalah apa? Nak tunjukkan kekuasaan Allah. Jadi macam mana ni kan, kita tengok kan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada pakaian. Jadi satu benda yang menarik lah kan, untuk difikirkan lah oleh kita semua, insya-Allah kan. Seterusnya kita tengok ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat sekarang, ayat yang ke-27 panjang sikit ayat 27 ni. Ya Bani Adam. Tadi ya Bani Adam dah. Tu nombor satu kan, tentang pakaian. Yang keduanya Allah Ta'ala kata, Ya Bani Adam, La yaftinannakumus syaitanu. Tadi kan kita tengok kan, Allah Subhanahu Ta'ala beri pakaian kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa. Dan kemudian apa yang berlaku dalam syurga ni, dalam syurga. Apa yang berlaku? Iaitu dengan makannya, mendekati pokok tu dan merasai pokok tu dan makan kepada buah daripada pokok tu, menyebabkan pakaian mereka ni tertanggal. Itu adalah satu benda yang simboliknya kita boleh fahamnya, ialah apa? Iaitu apabila kita ni melakukan jenayah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya kita telah menanggalkan satu benda yang memalukan, menjadikan satu benda yang memalukan untuk diri kita sendiri. Dan Nabi Adam tersedar dengan cepat kan. Lalu dia pun menutup dengan daun-daun syurga. Kita ni, adakah kita tak rasa macam tu? Bila kita ni melakukan kesalahan, sepatutnya benda yang sama berlaku. Jadi sekarang ni Allah SWT ada pesan kepada kita kan, bahawa jika kamu melakukan kejahatan, melakukan maksiat, sebenarnya kamu telah menanggalkan daripada diri kamu ni kan. Dan kamu seolah membuka satu benda yang memalukan kamu. Jadi Allah SWT sebut dengan Ya Bani Adam. Sekarang ni ingat, Ya Bani Adam, wahai anak Adam semua, kita semua, La yaftinannakumus syaitanu. Janganlah yaftin. Yaftinan ni makna yudillannakum. Yudillannakum maknanya menyesatkan kamu. Janganlah kamu ini disesatkan oleh asyaitan. Jadi asyaitan ni. Jadi asyaitan ni ialah, ni Allah Ta'ala kata ni, ialah ni, bagi depan. Bagi depan ni maknanya syaitan ni jadi fa'il di sini dalam bahasa Arab. Jadi fa'il sini mana? Dialah yang akan cuba untuk menyesatkan kamu. Yaftinannakum, kalau ikut bahasanya, memberi fitnah kepada kamu, iaitu menguji kamu buat macam-macam perkara untuk supaya kamu ni sesat. Yang penting kamu sesat. Itu kerja syaitan. Kama akhraja, Allah Ta'ala kata, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan abawaikum, dua ibu bapa kamu, iaitu Adam dan juga Hawa, minal jannah, daripada syurga. Jadi Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Kenapa? Kerana hasil daripada ni fitnah syaitan. Jadi adakah syaitan ini? Syaitan tu kita kata ialah di sini adalah maknanya jin dan juga manusia lah, sebagaimana yang kita baca dalam ayat sebelum daripada ni. Tapi yang asal tu adalah iblis lah yang telah mengeluarkan ibu bapa kamu. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan sini, sekarang ni dah syaitan dah. Tadi iblis asalnya kan, tapi apabila dia tak nak sujud, maka lepas tu dia dipanggil sebagai syaitan, sebab kerja tu merosakkan manusia. Jadi dia pun, dia kata, dia mengeluarkan ibu bapa kamu daripada al-jannah, daripada syurga, yanzi'u anhuma libasahuma. Dia telah mencabut, yanzi' ni maknanya ialah mencabut, menanggalkan, anhuma, daripada keduanya, iaitu daripada Adam dan juga Hawa, libasahuma, pakaian kedua-duanya. Tengok kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, iaitu mengeluarkan kamu daripada syurga
mencabut pakaian kamu. Kedua, tu ingatkan, Allah SWT kata sini kan, apa kerja dia lagi, iaitu dia buat apa, iaitu liyuriyahuma sawatihima. Tengok Allah ulang berapa kali dah, liyuwariya, maknanya untuk membuka apa yang memalukan kamu. Jadi tengok kan, syaitan ni Allah Ta'ala kata sebut sini, mengeluarkan kamu, mak bapak kamu, ayah mak kamu yang dahulu, datuk kamu, ibu kamu yang dulu. Kemudian yang kedua, mencabut pakaian. Kemudian untuk apa tujuan dia? Gini kan tak? Jadi berapa dah kerja dia kan? Jadi Allah SWT kata, yang ketiga, dia ni innahu, Allah Ta'ala bagi keistimewaan pula tu. Allah Ta'ala sebut siap-siap kan kepada kita semua, iaitu Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada iblis jin ni, yang ni iblis bagian jin iaitu innahu yarakum huwa wa qabiluhu, dia dan juga qabil dia, min haitsu la tarawnahum, iaitu dia ni dapat melihat kita sedangkan kita tak dapat melihat dia. Ini maknanya kan Allah SWT ceritakan beritahu siap-siap kepada kita ni bahawa dia ni Allah Ta'ala beri kelebihan, iaitu dia yarakum, dia ni dapat melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan juga geng-geng dia tu, min haitsu la tarawnahum, daripada pihak yang mana kamu tak dapat melihat dia, melihat mereka. Kita boleh melihat jin, tak boleh melihat jin, tapi jin boleh melihat kita. Tengok kan, kalau ikutnya hebat lah kan, kalau kita kata invisible kan, invisible, dia ada, tengok ada dalam tandas, tapi kalau kita nampak dalam tandas, tak masuklah tandas kita pula kan, dan nampak semua kan. Jadi alhamdulillah, tengok kan, kemudahan Allah Ta'ala dah berikan kepada kita, itu kita tak nampak mereka. Kalau kita nampak mereka, susah kita. Jadi kalau ada orang lah yang kata dia nampak jin, tu macam mana pula tu kan? Ada orang tanyalah kan, itu persoalan biasa kan, betul ke nampak jin tu? Jadi ulama' kata macam ni lah kan, ada dua keadaan. Kemungkinan yang pertama, Allah Ta'ala beri dia karamah. Karamah, dia boleh tengok jin tu, dan dia boleh nampak, Allah Ta'ala boleh tunjukkan. Jadi itu adalah keistimewaan lah yang Allah Ta'ala beri. Tapi setengah-setengah orang tu mendakwa dia ni taklah bagus, sebab karamah ni hanya berlaku kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik kan. Tapi tiba-tiba kita tengok dia tak baik sangat kan, maknanya semayang pun tidak kadang-kadang, tapi dia kata dia dapat melihat jin. Itu cerita lain. Itu maknanya ulama' kata dia sendiri tu berbaik dengan jin, dan perangai dia pun itu adalah jin. Ada jin Islam, ada jin tak Islam maknanya dia tu berperangai macam jin tak Islam juga. Sebab itulah jin tu menunjukkan dia kepada dia, sebab dia pun perangai macam jin yang jahat. Sebab itulah dia berkawan tu. Itu cerita dia lah kan, itu kata ulama' lah kan. Saya memberitahu apa yang disebutkan oleh ulama' dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan di sini ialah Allah Ta'ala tak menjadikan kita ni dapat melihat mereka. Kenapa? Kerana kejadian mereka tu berbeza. Kita dijadikan daripada tanah, kita tak boleh bersembunyi, tapi dia tak perlu bersembunyi daripada kita. Kita tak nampak dia. Kalau ikutnya kan, hebat lah kan dia kan, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Kalau ikut macam-macam dia boleh buat pada kita kan. Tetapi Allah SWT dah beri dah bahawa dia tidak mungkin akan dapat merosakkan kita. Kalau ikutnya, maknanya hebat dia. Sebab apa? Dia dapat melihat kita, kita tak dapat melihat dia. Mesti dia boleh buat macam-macam pada kita kan, kalau ikutnya kan. Tetapi Allah SWT tak izinkan, tak boleh. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala yang berkuasa, dan dia pun tahu. Sebagaimana jin, sebagaimana iblis tu dah berjumpa dengan Allah SWT, dah cakap dengan Allah SWT, dah memang dah tahu syurga tu. Bapak dia sekali tu, bapak kepada penjahat syaitan ni kan. Tapi kenapa dia tak boleh kacau kita? Allah Ta'ala tak izin. Jadi sebab itulah kita ni kan, kuasa yang lebih kuat daripada jin tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita janganlah takut kepada jin. Kalau kita takut pada jin, kita tak takut kepada Allah, itu satu benda yang memang sangat-sangat tak betul kan. Kita takut kepada budak, tapi tak takut kepada ayah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta. Allah tu bukan ayah kan, tapi maknanya macam perumpamaan dia. Kita takut kepada budak, tak takut kepada ayah. Budak tu budak kecil, baby, kita takut kepada baby tu, contohnya lah kan. Tak mustahil jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ama walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala ni lebih power daripada jin tu, super lebih lah maha berkuasa. Jadi kenapa kita takut? Ada manusia takut pada jin tapi tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, inna ja'alna syayatin awliya lillazina la yu'minun. Tengok, Allah Ta'ala jadikan syaitan ni minta maaf
Allah Ta'ala jadikan syaitan ini sebagai awliya. Awliya ni mana? Awanan wa qurana, kata tafsir, iaitu sebagai penolong-penolong, sebagai pembantu-pembantu kepada siapa? Kepada orang-orang yang lillazina la yu'minun, orang yang tak beriman. Jadi maknanya orang yang beriman dia tak boleh, dia tak akan ambil syaitan, syaitan tak akan boleh, tak akan dia akan menjadi syaitan pembantu dia. Jadi orang yang menjadikan syaitan itu ni maknanya dia menjadikan syaitan. Allah Ta'ala menjadikan syaitan itu sebagai awliya, hanya menjadi penolong-penolong kepada orang-orang yang tidak beriman saja. Orang yang beriman Allah Ta'ala tak jadi. Seterusnya ayat yang ke-28, wa iza fa'alu fahishatan qalu. Ini cerita orang kafir pula. Orang kafir ni, orang Quraisy ke orang musyrik ke, apabila mereka ni melakukan satu fahishah. Fahishah apa? Fahishah ni ialah kemungkaran, kejahatan. Apa kejahatan yang paling jahat sekali? Iaitu syirik. Apa lagi yang dibuat oleh orang kafir Quraisy pada masa itu? Iaitu mereka ni mewajibkan kita ni kena bertelanjang bila ni tawaf di Kaabah. Tengok kan, tawaf di Kaabah tu kena telanjang. Sebab apa mereka kata telanjang? Kenapa? Kerana mereka kata pakaian mereka ni adalah pakaian yang digunakan untuk melakukan maksiat, jadi kotor kan, jadi makna bergeluman dengan maksiat, jadi mereka terpaksa. Lebih baik jadi adalah pada masa tu kalau perempuan dia akan bertelanjang pada waktu malam, dia akan tawaf supaya orang tak nampak sikit lah, takut juga Jadi maknanya situ ialah mereka pun buatlah fahishah. Lalu mereka berkata qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka katakan, kalau mereka buat macam tu, mereka kata ni tok nenek kita buat macam tu, ayah moyang kita buat macam tu dulu, aba'ana wallahu amarna biha. Kemudian dia kata pula, dia tampal pula, dia kata Allah lah yang suruh kita macam ni. Kalau Allah tak suruh, takkanlah mak bapak kita tak buat macam ni. Tengok kan, mereka tengok kan, menampal pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh mereka. Kemudian mereka kata, kul wahai Muhammad, katakan kepada mereka, katakan wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak suruh perkara-perkara yang kotor, yang jahat, yang maksiat macam ni. Tengok adalah pula macam-macam buat maksiat. Ataquluna 'ala Allah. Allah Ta'ala kata, kamu kata kepada Allah, kamu dakwa Allah ni 'ala Allah ma la ta'lamun, satu benda yang kamu tak tahu. Tengok mana dia tahu? Dia hanya ikut tok nenek mereka saja kan, ikut moyang-moyang mereka, ikut ayah-ayah mereka kata macam tu, mereka pun kata Allah Ta'ala menyuruhkan. Tengok kan, mereka mengatakan kepada Allah satu benda yang mereka tak tahu pun, mereka ikut saja kan. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata seterusnya ayat 29 ini muka surat yang terakhir ini muka surat skrin kita, muka surat yang terakhir. Allah Ta'ala kata kul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni, amara rabbi bil qisti. Allah suruh benda-benda yang baik, yang adil. Qisti ni maknanya adil saja. Allah Ta'ala tak suruh benda-benda yang kotor, yang teruk, yang mengarut macam ni. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan kemudian hendaklah kamu dirikan muka kamu, artinya mengikhlaskan. Inda kulli masjidin, ketika sujud, iaitu bila kamu ni kan sujud kepada Allah, bila kamu menghadap Allah, hendaklah kamu tak boleh campur dengan yang lain. Tak ikhlas dan sebagainya, itu tak ikhlas. Aqimu wujuhakum tu maknanya tegakkanlah muka kamu, artinya ikhlaslah ketika sujud, ketika kamu ni menghadap Allah SWT. Wada'uhu mukhlisina lahuddin. Wada'uhu situ maknanya ialah iaitu beribadatlah, sembahlah Allah. Wada'uhu sini maknanya sembahlah Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas agama, penyerahan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Mukhlis tak boleh bercampur aduk. Kama bada'akum ta'udun. Kenapa? Sebagaimana dia memulakannya dulu, kamu ni tak ada dulu. Bada'a tu mula mana? Dulu dia memulakan kamu, dulu menciptakan kamu. Ta'udun, kamu akan kembali kepadanya. Maknanya sini tengok, sebab itulah, kerana dia yang menciptakan dulu, kita dulu ni kan, bada'akum, dia yang menciptakan dulu daripada tak ada, kemudian kita akan kembali kepadanya. Tiba-tiba kita atas dunia ni, tiba-tiba kita nak langgar dia, kita tak ikhlas pada dia. Itu satu benda yang tak logik kan. Kita tak ada, kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita, kemudian bila Allah Ta'ala menciptakan kita, tiba-tiba kita langgar perintah dia, kemudian nanti kita akan kembali kepada dia. Macam mana kan? Jadi ingatlah kan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita tak ada, Allah Ta'ala beri semua rezeki pada kita, Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita, kemudian tiba-tiba kita langgar perintah dia, kita tak ikhlas pada dia, kita bercampur aduk, ambil pula ni benda-benda yang lain dalam kehidupan kita ni, hawa nafsu kita lah, perasaan kita lah kan, akal kita lah kan, mempertuhankan macam-macam benda. Selain daripada dulu lah, patung-patung semua tu kan, ada orang mempunyai patung, tapi itu style zaman dulu. Style zaman sekarang lain pula kan, kepada sains lah, kepercayaan ni lah macam ni. Jadi itu semua adalah, ingatkan kamu akan kembali ta'udun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat terakhir, ayat yang ke-30.
fariqan hada. Jadi Allah Ta'ala kata ada satu kumpulan akan ada yang Allah Ta'ala beri petunjuk. Moga-moga Allah SWT menjadikan kita daripada kelompok ni kan. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Tapi satu grup lagi. Jadi ada dua grup lah. Satu fariqan sini, yang kedua fariqan di sini. Fariqan satu kumpulan akan dapat petunjuk. Satu kumpulan lagi memang dah sesat. Haqqa alaihim dah terkena kesesatan. Terkena kesesatan mereka. Innahum, Allah Ta'ala kata, innahum muttakhazus syayatin awliya min dunillah. Mereka ni mengambil syaitan. Yang mana mengambil syaitan ni? Iaitu orang-orang yang sesat ni, mereka itu mengambil syaitan sebagai awliya. Awliya min dunillah. Mengambil syaitan sebagai awliya mereka, sebagai sembahan, sebagai kawan, sebagai teman, sebagai orang yang diikuti, sebagai apa ni? Semua awliya lah, iaitu daripada perkataan wali, iaitu dia minta tolong kepada syaitan, dia minta dipercaya kepada syaitan, dia berkawan dengan syaitan. Awliya semua tu makna awliya kan. An-nusrah kan, macam-macam lagi kan. Apa ni kita kata qaribun, tu syaitan itu awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan mereka ingat, fikir bahawa mereka ni dalam keadaan betul. Tengok kan, itulah sebahagian daripada manusia kan yang merasai bahawa apa yang mereka buat itu betul. Jadi insya-Allah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jangan rasa bahawa muhtadun maknanya kan, tak semestinya orang yang merasa diri dia betul tu adalah betul. Tapi yang betul tu ialah apa yang betul dengan Quran dan juga betul dengan hadis. Jadi yang menjadi ukuran ialah bukan perasaan. Jangan yahsabu ni rasa je. Oh, saya rasa saya betul, saya rasa saya betul. Rasa-rasa ni bukanlah menjadi ukuran perasaan ni kan. Jadi kita moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada menjadi fariqan haqqa alaihimud dalalah ni, iaitu ni grup yang kedua kan. Moga-moga Allah Taala menjadikan kita daripada grup yang pertama, fariqan hada, iaitu orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itulah saja insya-Allah. Jadi sama-sama kita tutup sesi kita pada pagi ini dengan kita membaca insya-Allah surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.